Semalam Astro Awani ada membawakan laporan tentang peniaga di Pasar Sentral Sibu dan Pasar Malam daerah itu tidak akan diberi kebenaran menjalankan perniagaan sekiranya enggan menerima vaksin COVID-19. Langkah itu merupakan inisiatif dalam memastikan semua penjaja terlibat divaksinasi pada masa sama beri keyakinan kepada orang ramai untuk berbelanja. Dan menurut Pengerusi Jawatankuasa Pasar dan Penjaja Kecil Sibu Albert Tiang Ming Ing, lesen perniagaan mereka yang tidak memenuhi kriteria ini tidak akan dibatalkan, sebaliknya mereka akan diarahkan pulang. Dan kita nak memahami situasi ini, haruskah ini dijadikan amalan di seluruh negara? Dan bersama di talian ketika ini Profesor Madya TS Dr. Samsul Bahari Syamsuddin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan, Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Syah. Baik Prof. Alhamdulillah. Dalam konteks risiko awam dan keselamatan pekerjaan, pandangan Prof berkenaan ketetapan vaksinasi terhadap golongan atau sektor tertentu, Prof? Baik, sebenarnya proses vaksinasi ini pada masa sekarang ini kalau dilihat ya, ianya menjadi satu keperluan yang sangat kritikal ya, dan sebagai salah satu langkah untuk menyokong pelan pemulihan negara yang baru-baru ini diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ya pada akhir bulan Jun baru-baru ini, dengan mengambil kira konteks pengurusan risiko kesihatan rakyat dalam situasi semasa ya. Kalau dilihat ya, bilangan kes-kes baru harian di negara kita ini seolah-olah kekal ya, sekitar 6,000 ya sehari. Jadi ianya tak ada menunjukkan trend penurunan yang signifikan ya. Jadi sangat penting sebenarnya proses pelaksanaan proses vaksinasi secara menyeluruh ini merupakan salah satu kritikal essential yang perlu dilaksanakan oleh pelbagai sektor lah ataupun di setiap negara dan parameter kadar vaksinasi harian ini juga menjadi salah satu indikator penting ya untuk di dalam PPN ya, untuk kita beralih daripada fasa pertama kepada fasa kedua selain daripada indikator-indikator lain lah. Oleh kerana itu sebagai salah satu cara ya untuk kita meningkatkan kualiti atau memperkuatkan imuniti berkelompok itu, maka proses vaksinasi ini kalau dilihat dari konteks keselamatan dan kesihatan masyarakat, ianya merupakan salah satu yang esensial lah. Ya Syah. Baik Prof. Prof, bagaimana pula dari segi etika? Adakah vaksin wajar diwajibkan untuk sektor tertentu sedangkan kerajaan menetapkan vaksin COVID-19 bukan sesuatu yang wajib? Namun kita nak melihat juga kepada kewujudan varian-varian baru ketika ini seperti Delta dan Lambda. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan ini, Prof? Baik, saya mulakan beginilah. Kalau nak cerita dari segi etika sama ada vaksin itu wajib atau tidak, saya lebih suka menggunakan perkataan ianya adalah keperluan ya. Vaksin ini tidak wajib ya, tetapi ianya pada masa kini, masa pandemik COVID-19 ini merupakan salah satu keperluan ya, di mana untuk menjaga kesihatan diri ya. Dan yang menjadi wajib bagi kita adalah menjaga kesihatan diri dan orang lain di sekeliling. Jadi mekanisme ataupun kaedah vaksinasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh ataupun yang sangat penting pada masa pandemik ini untuk kita menguatkan usaha menjalankan usaha-usaha yang baik untuk menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita dan orang lain. Kalau boleh saya bagi contoh di sini Syaf ya. Macam kita tengok penggunaan smart handphone atau tablet ya. Penggunaan smart handphone dan tablet ini sebenarnya tidak ada mana-mana pihak yang mewajibkan kita menggunakannya. Betul. Tetapi oleh kerana pada era ini dan penggunaan teknologi digital dia merupakan jadi satu kemestian ya, di mana kita perlu menggunakan peralatan-peralatan ini dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita ya. Jadi saya cukup yakin dan percaya setiap orang pasti ada, walaupun ianya tidak wajib penggunaan handphone atau tablet ini, maka setiap orang pasti ada mempunyai dua atau satu, sekurang-kurangnya satu gadget ini ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan COVID-19 ini, dengan vaksinasi ini ya, untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan jangkitan COVID-19 ini, maka saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa
isunya di sini bukan isu etika, Betul. wajib atau tidak, tetapi pada situasi semasa jangkitan COVID-19 di negara Malaysia sekarang ini, antara solusi terbaik yang dapat kita lihat pada masa kini dalam mengawal risiko peningkatan kes COVID-19 secara short term maupun long term adalah melalui proses vaksinasi. Betul. Sehinggalah negara kita atau masyarakat kita mencapai satu keadaan yang di mana kita sebut sebagai immunity kelompok. Di samping itu juga kita tidak boleh juga mengabaikan SOP yang sedia ada. Apa yang penting bagi saya pada masa sekarang ini, masyarakat harus lebih memandang ke hadapan, lebih harus fokus dalam menyokong program vaksinasi ini, kerana ianya bukan saja berkepentingan untuk melindungi kesihatan dan keselamatan diri sendiri sahaja, tetapi yang paling penting dia meningkatkan imuniti masyarakat, orang-orang di sekeliling dia, dan seterusnya mengangkat kualiti kesihatan rakyat Malaysia. Ya, Syah. Baik, Prof. Ini bermakna proses vaksinasi itu adalah secara menyeluruh, skopnya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu sektor dan industri saja. Jadi Prof, kita nak bercakap sendiri kalau di Sabah kita tahu ya Prof, dine-in sudah dibenarkan, namun kadar vaksinasi masih rendah di Sabah. Jadi bagaimana Prof melihat pengaplikasian SOP yang serupa seperti yang diwar-warkan oleh laporan Esrawani keadaan di Pasar Sentral Sibu dan juga Pasar Malam di Sibu, yang hanya memberikan kebenaran kepada peniaga yang sudah divaksin untuk beroperasi dan mereka yang tidak divaksin tidak dibenarkan beroperasi. Bagaimana Prof melihat pengaplikasian ini di Sabah, Prof? Baik, Syah, ini salah satu perkara yang sangat penting bila kita nak membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan pengawalan risiko, maka setiap keputusan yang perlu kita buat adalah sangat berisiko juga dan sangat kritikal. Sebagai contoh, saya kata macam pembukaan dining ini sebenarnya dari segi aspek ekonomi tidak nampak di mana kepincangan dia, tetapi saya rasa salah satu kaedah yang dilaksanakan di Sarawak itu mungkin itu adalah salah satu yang terbaik. Kalau boleh saya tambah di sini Syaf, dari segi konteks, kalau kita lihat baik dia sama ada di Semenanjung, di Sabah maupun Sarawak, sektor-sektor yang perlu diberi perhatian, saya tak nafikan juga walaupun dia secara menyeluruh, tetapi kita perlu lihat secara kritikal sektor-sektor seperti sektor tempat kerja, sektor tempat kerja, peniaga-peniaga, sektor pendidikan. Ini merupakan sektor-sektor yang kritikal. Jadi apa salahnya untuk kita memberi fokus untuk memvaksinasikan mereka-mereka yang terlibat dengan sektor ini, termasuk dalam mereka-mereka yang diberi keutamaan. Kalau dilihat pula dari segi konteks negeri Sabah, memang jauh kita di bawah. Kalau ikut statistik yang terkini yang saya ada, pada berdasarkan pada 1 Julai, Sabah adalah negeri yang terendah kadar vaksinasi kumulatif pemberian vaksin, mengikut dos baik dos pertama maupun dos kedua. Jadi kalau dilihat daripada situ, banyak sebenarnya ruang atau peluang yang boleh dilakukan lagi di negeri Sabah ini. Yang paling penting, kita perlu dapat sokongan yang lebih padulah daripada pihak Semenanjung, daripada pihak pusat untuk menghantar lebih banyak vaksin. Saya cukup yakin masyarakat sekarang sudah lebih terbuka, lebih positif untuk menerima vaksin ini. Syah. Baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Profesor Madya TS Dr. Syamsul Bahri Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih sekali lagi Prof atas perkongsian tersebut.